Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 3 Jun 2024. Kita ke berita utama, polis hari ini memanggil beberapa individu lain bagi membantu siasatan berhubung kes pembunuhan Zain Ryan Abdul Matin 6 tahun selepas penahanan ibu bapanya pada Jumaat lalu. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han berkata antara yang dipanggil adalah bekas pengasuh kepada kanak-kanak malang itu dan dua ahli keluarga kepada pengasuh tersebut. Menurut beliau, tindakan memanggil kesemua individu ini adalah bagi melengkapkan siasatan yang sedang dijalankan. Semalam, media melaporkan polis merampas telefon bimbit ibu dan bapa Zain Ryan adalah prosedur operasi standard SOP yang biasa dilakukan dalam siasatan. Sebelum itu, Utusan Malaysia melaporkan peguam yang mewakili ibu bapa kepada Zain Ryan berkata pasangan berusia 28 tahun itu masih direman di Balai Polis Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Penahanan pasangan itu dilakukan oleh Jabatan Siasatan Jenayah D9 Siasatan Khas Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor di kediaman keluarga mereka di Puncak Alam pada pukul 10.25 pagi Jumaat lalu dan perintah reman diperoleh semalam. Pasangan itu disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dua remaja yang dilaporkan hilang lebih seminggu lalu masih belum ditemukan hingga kini. Pemangku Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Superintendent Syarul Anwar Musar Abdullah Sani berkata, Dixon Tohi Seng, 16 tahun yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 24 Mei lalu mempunyai ketinggian 163 cm, berbadan kurus, kulit cerah dan rambut lurus berwarna hitam. Ujarnya pihak polis sedang berusaha mengesan dan meminta bantuan orang ramai sekiranya mempunyai sebarang maklumat berkaitan remaja berkenaan. Dalam pada itu, seorang lagi remaja Hafiz Fauzan Abdul Halid, 16 tahun yang dilaporkan hilang sejak 26 Mei lalu selepas dilaporkan keluar menonton perlawanan bola sepak di kedai makan bampiran rumahnya di Taman Putra Indah turut belum ditemukan. Malah usaha pencarian diperluaskan ke kawasan sekitar kebun kelapa sawit, longkang dan tali air bampiran kediamannya di Tongkang Pecah. Walau bagaimanapun usaha ahli keluarga dan saudara mara terdekat, remaja tersebut masih belum menemukan sebarang petunjuk termasuk motosikal yang digunakannya ketika keluar rumah. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman mendakwa sehingga hari ini beliau belum mendapat sebarang maklum balas daripada kerajaan berhubung peruntukan kepada pembangkang selepas 2 kali melakukan perbincangan. Beliau berkata rundingan tersebut dilakukannya dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof serta pemimpin tertinggi kerajaan lain di luar kerangka rundingan rasmi. Menurutnya, rundingan pertama dilakukan sejak Oktober tahun lalu namun sehingga kini tiada perkembangan lanjut daripada kerajaan. Pengulas lanjut bekas Menteri Belia dan Sukan itu berkata disebabkan tiada keputusan berhubung perkara itu, rakyat di kawasan pembangkang khususnya luar bandar kini terputus peruntukan kebajikan sebanyak 4 juta ringgit setahun. Dakwanya ahli Parlimen Pembangkang terpaksa menggunakan duit poket sendiri untuk menyediakan bantuan seperti kerusi roda, susu, lampin bayi dan bakul makanan. Rakyat Malaysia dinasihat memilih syarikat pengelola jemaah haji PJH yang berdaftar di bawah Lembaga Tabung Haji sekiranya berhasrat melaksanakan haji di bawah peruntukan kuota visa mujamalah. Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Syed Salih Syed Abdul Rahman meminta semua bakal jemaah yang mahu melaksanakan haji menggunakan visa tersebut agar lebih berhati-hati bagi mengelakkan timbul isu termasuk penipuan atau cubaan manipulasi. Selain itu, menurut beliau, ia bagi memastikan keselamatan dan kebajikan jemaah yang menggunakan kuota visa mujamalah dapat menunai haji dengan lancar. Permohonan visa mujamalah tidak melibatkan tabung haji dan kuota boleh dipohon agensi umrah dan haji swasta dengan keputusan pengeluaran tertakluk kepada pihak Kedutaan Arab Saudi di Malaysia. Pakej haji diuruskan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sepenuhnya dan agensi yang menerima kuota tersebut perlu memilih perkhidmatan pengurusan ground services daripada kementerian berkenaan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari?
Semuanya ada di sini, 2 dalam 1. Layari Iklaneka, theutusan.com.my. Jenazah pendaki Zulkifli Yusuf, 37 tahun yang kini berada di sebuah hospital Anchorage, Alaska, dijadual akan menjalani proses bedah siasat hari ini. Perkara itu dimaklumkan menerusi satu hantaran di Facebook Kelab Alpine Malaysia. Menerusi kenyataan itu, selepas bedah siasat selesai, proses selanjutnya ialah mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk urusan membawa jenazah kembali ke tanah air yang dibantu oleh Konsulat Jeneral Malaysia di Los Angeles dan pihak syarikat insurans. Sementara itu, hantaran tersebut turut memaklumkan mengenai tahap kesihatan pendaki Zainuddin Lod yang semakin baik dan dibenarkan keluar dari hospital di Talkeetna, Alaska semalam. Manakala Muhammad Ilham Ishak masih menjalani rawatan di hospital di Anchorage. Wakil Kelab Jelajah Alpine Nur Safrina Samsir Mat Nasir yang berada di Talkeetna, Alaska akan membantu urusan untuk mengambil peralatan mendaki yang kini masih berada di Pergunungan Denali yang perlu dikeluarkan oleh pihak berkuasa Taman Negara Denali. Semalam, Kelab Alpine Malaysia memaklumkan jenazah Allahyarham Zulkifli Yusuf yang meninggal dunia semasa mendaki di Gunung Denali di Alaska telah dibawa turun dari lokasi kejadian pada 8.30 pagi 1 Jun waktu tempatan. Tak relevan sudah. Demikian jawapan penyanyi Hafiz Suib apabila membalas pernyataan peminat yang merindukan kehadirannya dalam industri seperti zaman kegemilangannya dahulu. Kata-kata tersebut dilontarkan selepas peminat meminta lagu baharu sehingga membuatkan pemilik nama lengkap Muhammad Hafiz Muhammad Suib, 34 tahun, menyifatkan dirinya tidak lagi relevan sebagai penyanyi. Bagaimanapun, rata-rata peminat tidak bersetuju dengan kenyataan terbabit kerana mengetahui kehebatan vokal juara Akademi Fantasia musim ke-7 itu. Sebelum ini, pelantun lagu popular Awan Nano itu dikatakan menghilangkan diri susulan tindakan menyaaktif akaun Instagram miliknya sekaligus situasi terbabit seakan-akan memberi petanda rumah tangganya dengan isteri Nur Efi Jasril Abdullah sedang dilanda masalah. Namun, Hafiz tampil menempelak seorang pengguna laman sosial yang didakwa sengaja mencetuskan spekulasi liar seolah-olah mengenalinya sehingga sanggup mendakwa perkahwinannya goyah. Pihak berkuasa Venice menguatkuasakan peraturan baharu di mana penggunaan pembesar suara diharamkan dan kumpulan pelancong dihadkan kepada 25 orang. Bandar Terusan Itali yang menerima kehadiran sebanyak 25 juta orang pelancong setahun itu telah mengumumkan langkah tersebut pada Disember tahun lalu dalam usaha untuk menangani pelancongan secara besar-besaran. Peraturan tersebut mula berkuat kuasa Sabtu lalu di Venice, Pulau Murano dan Torcello. Selain itu, penggunaan pembesar suara itu dilarang kerana dianggap menimbulkan kekeliruan dan mendatangkan gangguan. Sebelum ini, pada April lalu, bandar tersebut mengenakan bayaran sebanyak RM25.53 bagi perjalanan sehari sepanjang musim panas dalam usaha untuk mengurangkan pelancong. Panzerbike ialah motosikal yang boleh ditunggangi paling berat di dunia yang dikuasakan oleh enjin kereta kebal Soviet seberat lebih 5 tan metrik. Kisah motosikal paling berat di dunia ini mula tular pada tahun 2003 di mana ia dimiliki oleh dua bersaudara, Thilo dan Wilfred Nibel dari kedai motosikal Harzer Bike di Zilli, Jerman. Kedua-duanya sentiasa berpendapat bahawa bahan lama boleh digunakan semula, bukan hanya dibuang. Mereka mencari alat ganti yang boleh digunakan untuk motosikal mereka di Halberstadt bekas Barik Tentera Merah sedang dirobohkan. Mereka kemudian menemukan model enjin kereta kebal Soviet T-55 yang mengagumkan untuk dipadankan dengan motosikal berkenaan selain untuk menggunakan paip logam, roda, semuanya datang dari kenderaan dan peralatan tentera untuk membina Panzerbike. Walaupun motosikal paling berat di dunia terkenal sebagai Panzerbike, nama rasminya ialah Catherine the Great merujuk kepada asal Rusia bagi kebanyakan komponennya. Permulaan projek yang tidak disangka itu menyaksikan mereka menuntut rekod Guinness dunia dan memegangnya selama hampir 2 dekad. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit
setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Universiti Teknologi MARA UiTM merancang untuk menerima 51,500 pengambilan baharu bagi kemasukan mahasiswa sesi 2024-2025 ke universiti itu melalui kesemua 34 kampusnya di seluruh negara. Pengambilan tersebut dikatakan selaras dengan kadar peratusan kebolehpasaran graduan UiTM yang meningkat kepada 89.4% berbanding tahun 2022 dan hampir mencapai 90% sasaran ditetapkan bagi 2025. Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM, Profesor Emeritus Dr. Radwan C. Ros berkata, ketika ini universiti terbesar itu menerima 550,000 pendaftaran bagi semakan kemasukan ke program-program yang dibuat secara dalam talian. Bagaimanapun pengambilan tersebut rendah berbanding tahun lalu apabila UiTM menyasarkan kemasukan seramai 65,000 siswa bagi 2023-2024 yang pernah menjadi angka terbesar dalam sejarah kemasukan mahasiswa baru ke universiti itu. Malaysia bakal terlepas peluang dalam pasaran halal sebanyak 23.4 trilion ringgit kerana hanya 10,000 daripada 250,000 syarikat yang terlibat dalam industri berkenaan memiliki sijil halal yang sah. Ketua Pegawai Eksekutif Halal Development Corporation HDC Harul Arifin Syahari berkata kepada Utusan Malaysia daripada 10,000 syarikat yang mendapat sijil halal, 3,000 daripadanya terlibat dalam sektor ekspor bernilai 55 bilion ringgit pada tahun lalu. Menurut beliau, jika kesemua 250,000 syarikat yang terlibat dalam industri tersebut memiliki sijil halal yang diperakui, negara boleh menjana pendapatan menerusi ekspor pasaran global sehingga 23.4 trilion ringgit menjelang 2030. Katanya setakat tahun 2020, syarikat-syarikat halal Malaysia sudah memasarkan produk bernilai 3 trilion dolar AS bersama 14.1 trilion ringgit dalam pasaran antarabangsa dan jumlah itu dijangka meningkat menjelang 2030. Jelasnya kos untuk mendapatkan sijil halal menerusi JAKIM tidaklah mahal seperti yang disangkakan kebanyakan pihak, namun berdepan dengan prosedur yang ketat bagi memastikan kualiti produk yang dihasilkan diyakini bersih dan selamat untuk digunakan orang ramai. Harul Arifin berkata pihaknya akan memainkan peranan sebagai agensi yang boleh menggalakkan penyertaan industri dalam ekonomi halal yang boleh membantu meningkatkan ekspor halal negara. Berita sukan, Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Nafizuddin Najib meminta kerajaan membuat pertimbangan sewajarnya untuk menganjurkan Sukan SEA 2027. Beliau berkata berdasarkan rekod Malaysia tidak pernah menolak daripada menganjurkan tamasya Dewi tahunan itu dan sekiranya kerajaan menolak kemungkinan reputasi negara bakal terjejas. Terdahulu Menteri Belia dan Sukan Hanaya memaklumkan masih belum ada sebarang keputusan muktamad sama ada Malaysia bakal menganjurkan Sukan SEA 2027 kerana ia akan diputuskan oleh Kabinet. Hana itu memberitahu sekurang-kurangnya 700 juta ringgit diperlukan sebagai perbelanjaan bagi mengajukan tamasya Dewi tahunan itu. Mengulas mengenai kos tersebut, Nafizuddin berkata jumlah tersebut sudah pun dijangka, namun ia bergantung kepada bilangan sukan yang dipertandingkan, venue dan penginapan atlet. Sebelum ini, Persekutuan Sukan SEA CGF bersetuju menyerahkan hak pengajuan Sukan SEA 2027 kepada Malaysia selepas Brunei menarik diri manakala Thailand dan Singapura masing-masing akan menganjurkannya pada 2025 dan 2029. Real Madrid mengesahkan kejuaraan Liga Juara-Juara Eropah UCL buat kali ke-15 selepas menewaskan Borussia Dortmund 2-0 di Stadium Wembley awal pagi semalam. Bagaimanapun pengurusnya Carlo Ancelotti mengakui cabaran kali ini lebih sukar berbanding apa yang dijangkakan sebelum perlawanan. Pada perlawanan itu, Los Blancos terpaksa menanti sehingga 20 minit terakhir untuk mendapatkan 2 gol menerusi jaringan Dani Carvajal dan Vinicius Junior masing-masing pada minit ke-74 serta 83. Sebelum ini, bintang Real Madrid Toni Kroos sudah mengumumkan perserahan daripada arena bola sepak selepas selesai tugasan kebangsaan bersama Jerman pada saingan Euro 2024 yang akan bermula 5 Jun ini. Berkaitan itu, Kroos memastikan dia mengakhiri kariernya dengan penuh warna-warni apabila menambah satu lagi trofi UCL yang terpahat dalam koleksi peribadinya. Kroos ini mengakui tidak pernah percaya dia mampu mencapai kejayaan peribadi seperti ini dan menganggap ia sebagai sesuatu yang cukup gila kerana telah memenangi 6 gelaran UCL bersama Real. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 4 Jun 2024.
Jangan lupa dapatkan akhbar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan rasmi Sri Paduka hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Evelyn Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.